Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya nak kongsikan dengan anda satu grafik kad kayangan yang berharga RM7,599 Malaysia, iaitu iGame GeForce RTX 3080 Ti Vulkan OC. Dari segi performance tu, saya rasa anda dah boleh expect bila anda dengar harga dia RM7,599 Malaysia, anda dah tahu performance yang grafik kad ni mampu carry kan. Tapi yang best tentang iGame GeForce RTX 3080 Ti ni, dekat sisi dia tu ada satu screen macam monitor kita yang mana dia boleh tunjuk current status PC kita, prosesor macam mana, grafik card macam mana. Nanti saya tunjuk lebih detail lepas intro. Anda bersama saya Ashraf Jofri dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Ini dia iGame GeForce RTX 3080 Ti Vulkan OC. Satu grafik kad yang bulky, besar dan berat. Panjang dia 323mm, lebar 158mm dan tebal dia 60mm. Berat dia sekitar 2kg and bila kita pegang tu memang dapat rasa dia punya berat tu. Saya suggest anda beli GPU holder untuk support grafik kad ni. Bimbang lama-lama guna dia sagging oh. In term of outlook, grafik kad ni nampak garang dengan geometric touch. Anda boleh tengok dekat bucu-bucu grafik kad ni, dia striking, dia tajam. Dia tak sama dengan kebanyakan grafik kad yang kita jumpa dalam pasaran sekarang yang lebih ke arah minimalis. Nak kata lawa tu depend kepada taste masing-masing lah. Personally, saya lebih suka grafik kad yang bersifat minimalis compare dengan design dan konsep yang macam ni. Backplate dia dari aluminium dan finishing dia cantik. Bahagian belakang dia ni ada logo iGame ni. Yang ni menyala dengan RGB yang kita boleh control guna software iGame Center. Dan kalau kita tengok bahagian sisi, kita akan nampak heatsink dia ni besar gila, tebal dan banyak. Bahagian tengah tu ada satu skrin untuk pamer status semasa grafik kad dan hardware-hardware lain. Ataupun kita boleh custom message kita sendiri yang macam saya sebut di awal video lah. Untuk control display dekat grafik kad ni pun kita kena guna software iGame Center. Actually kan, iGame dah buat satu improvement yang sangat besar dekat software dia since last review. Software dia nampak lebih kemas, nampak lebih user friendly. At first page tu, kita dah boleh pantau the whole PC kita. Kita dah tak perlu software lain, kita just guna iGame Center. Kita dah boleh tahu kita punya processor macam mana, kita punya grafik card macam mana. Lepas tu kan, untuk grafik card ni, first kali kita boleh tukar meta dia. Kita boleh tukar pusingan kipas. Kita nak laju ke, nak perlahan ke. Lepas tu kita boleh tukar dia punya clock bagai. Dan kita boleh ubah RGB yang ada dekat backplate dia. Last kali kita boleh tukar custom display. Sama ada kita nak keluarkan status grafik card tu ataupun kita nak buat custom message. Even kita boleh keluarkan status kita punya processor. Cuma yang tak best tentang custom message untuk grafik card ni, kita tak boleh campur warna dan kita tak boleh nak tambah efek. Dia punya bilangan huruf pun terhad. Kita tak boleh buat satu tulisan yang panjang-panjang lah. Tapi saya percaya ini masalah software sahaja. Kalau iGame update memang boleh custom dengan lebih, kita cakap apa lah, dengan lebih menarik lah. Alright, tentang input-output connection pula, grafik card ni ada 3 DP dan 1 HDMI. Kemudian bahagian bawah tu macam biasa untuk kebanyakan grafik card iGame ada satu turbo button, which is bagi saya useless button lah. Dan grafik card ni dia punya power dia 8 tambah 8 tambah 8 pin, TDP 370W dan suggested power supply ialah 750W. Dalam test kali ni saya guna power supply dari Deepcool iaitu Deepcool DQ850 Gold. Saya stress guna Firmark untuk dapatkan 100% load tu dan maximum wattage yang saya dapat draw dari grafik card ni ialah 348W. Lepas tu suhu maksimum bila saya load 100% saya dapat 68 darjah, lebih kurang sama dengan iGame GeForce RTX 3080
4060 Ti Bilibili Edition yang saya review minggu lepas, 2 minggu lepas lah. Okey, saya test iGame GeForce RTX 3080 Ti Vulkan OC dengan 2K resolution. Spesifikasi penuh PC saya ialah yang pertama, prosesor. Saya guna Intel Core i7 11700K. Motherboard saya pakai Asus TUF Z590 Plus Wi-Fi. RAM saya pakai dari iGame juga, iaitu iGame CVN 32GB DDR4. Saya tak pasti ramai ke tahu iGame ada keluarkan RAM, tapi inilah dia RAM dari iGame. Lepas tu cooler saya pakai EKWB240, storage Transcend NVMe SSD yang terbaru 1TB. Power supply macam saya bagi tahu kepada anda tadi, saya pakai Deepcool DQ850 dan casing saya guna Lianli 205 Mesh X. Basically iGame GeForce RTX 3080 Ti tak ada masalah untuk carry sebarang game dalam resolution 2K. Even untuk RTX on, Cyberpunk ke, Control ke, memang tak ada masalah untuk run ultra setting lepas tu RTX on. Sebenarnya kalau anda tengok review-review dekat internet, ramai yang kata 3080 Ti ni adalah untuk monitor 4K, but bagi saya 2K dah terbaik sebab kita boleh pakai monitor 144Hz and kita dapat dia punya smoothness tu. Ini pula graf perbandingan antara iGame GeForce RTX 3080 Ti Vulkan OC dengan satu brand Z RTX 3090 yang saya pernah review sebelum ni. Beza harga memang langit bumi. Lagi-lagi sekarang masa RTX 3090 dilancarkan dulu murah juga, tapi sekarang harga dia dah jadi melampau lebih dari 10,000 macam tu. Dan kalau anda tengok dia punya performance tu macam on par dengan RTX 3080 Ti. Actually saya memang merasakan RTX 3090 overkill, kecuali siapa-siapa yang nak guna untuk streaming secara serius dan rendering. Gaming dan streaming biasa bagi saya dah memadai kalau anda beli RTX 3080 Ti ataupun 3070 Ti. Sebagai penutup untuk review iGame GeForce RTX 3080 Ti Vulkan OC ni, dari segi outlook dia, personally macam saya bagi tahu tadi, saya lebih ke arah minimalis compare dengan jenis striking macam ni. Cuma dia punya RGB dekat belakang ni, dekat dia punya logo memang smooth and terang, lawa, dan dia punya side display ni memang salah satu unique sales point yang susah untuk ditandingi oleh brand-brand lain. Performance wise rasanya tak payah sembang sebab memang padu habis. RTX 3090 pun boleh dikatakan kena tapau dengan iGame GeForce RTX 3080 Ti Vulkan OC ni. Seriously, dalam banyak-banyak graphic card, tak kisah apa-apa brand, bila saya review iGame punya produk dari yang GTX 1660 sampai RTX 3080 Ti Vulkan OC ni, apa yang saya dapat simpulkan yang kebanyakannya iGame menang kalau nak compare dengan brand-brand lain chipset yang sama. Maksudnya kalau kita compare 3080 Ti Vulkan OC dengan satu lagi brand yang menggunakan chipset sama 3080 Ti, saya percaya yang iGame punya performance lagi power, lagi perform compare dengan graphic card satu lagi. So sebenarnya iGame ni antara kita cakap brand yang sangat-sangat bagus. Saya tak nafikan dia adalah pendatang asing, dia punya after sale service tu adalah tanda tanya kepada kita, but dari segi performance, dari segi outlook, saya percaya dia antara one of the best dalam pasaran kita. Untuk iGame GeForce RTX 3080 Ti Vulkan OC ni, harga dia memang mahal, RM7,599 Malaysia. Tapi kalau anda sedang cari satu graphic card untuk streaming, lepas tu anda nak main 144Hz refresh rate, 2K resolution dengan smooth, yes, ini antara pilihan yang ada dalam pasaran kita. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Wherever, jumpa lagi.